jelaskan, mungkin ada yang tak faham 4 daripada 5. Saya ambil sampel pelajar 1, okey, dia ada ambil matematik, dia tak ambil additional matematik, tapi dia ambil fizik dan chemistry. Okey, kalau ikut daripada subjek yang saya baca, dia hanya ambil 3 subjek sahaja untuk komponen sains, tetapi di bawah kelompok biologi atau salah satu mata pelajaran, walaupun pelajar ni tak ambil biologi tapi dia ambil salah satu daripada kelompok berikut, dia ambil sains komputer. So pelajar ni automatik jatuh dalam kelompok pelajar sains. Okay. Berbeza dengan pelajar 2 ni, dia ambil matematik, dia tak ambil additional matematik, dia ambil fizik dan dia tak ambil chemistry. Sekejap ya. Boleh dengar tak, Cik? Yes. Ya, boleh. Okey. Sebab kita ada baca chat kata sound tak on . No. Okey, saya teruskan. Okey, untuk Okey, pelajar. boleh dengar. Okey, untuk pelajar. Somebody say why no sound. Abdul Haq, kita boleh lah. Ya, we can. Ya, teruskan, boleh. Okey. Okey, bagi pelajar 2 ni, kalau adik-adik tengok, dia ambil matematik, dia tak ambil additional matematik. Dia ambil fizik dan dia tak ambil chemistry. Tapi dia ada komponen 2 dalam kelompok biologi. Dia ada biologi, dia ambil biologi dan dia cuba untuk ambil sains sukan. Okay, dia ambil subjek sains sukan actually. Tapi disebabkan kita kata dalam kelompok di bawah salah satu ni dia hanya boleh ambil satu sahaja, jadinya pelajar ni tak cukup komponen sains dan dia akan jatuh dalam kelompok sastra. Dekat sini mungkin ada yang mendengar bersama-sama dengan saya dah boleh congak, dah boleh buat perkiraan adik duduk di bawah penentuan aliran yang mana. Okay. Kita pergi ke next. Ini untuk penentuan aliran STPM atau setara. STPM mengambil mana-mana 2 subjek berikut, matematik M atau matematik T atau further matematik atau fizik atau kimia atau biologi atau teknologi maklumat komunikasi ICT, sains sukan. Ini adalah dia dah state dekat situ, pemohon yang tidak memenuhi aliran sains secara automatik dimasukkan ke aliran sastra. Dekat sini kelompok dia nak 2 subjek sahaja. Tapi kalau 2 subjek yang disenaraikan ni adik-adik tak ada, automatik adik duduk dalam kelompok sastra. Bagi matrik dengan asasi straightforward. Aliran bagi matrikulasi atau asasi adalah berdasarkan program yang diikuti seperti berikut. Dia dah set dia punya aliran dia, sains, kejuruteraan, perakaunan, TESOL dan undang-undang. Matrikulasi dengan asasi straight tak payah pening, cuma STP sahaja dia kena tengok sikit. 2 subjek tu cukup ke tak untuk dia tentukan dia duduk aliran mana. Okey. Untuk dasar dan kriteria pemilihan SPM, kita ada 8 kriteria. 1, pencapaian akademik dalam peperiksaan. Of course kita akan tengok pencapaian akademik adik-adik dan pencapaian core curriculum. Kalau adik-adik tengok dekat sini, dasar pemilihan kita adalah terdiri daripada prinsip meritokrasi dengan 90 markah akademik dan 10 markah core curriculum. So pencapaian dalam aktiviti core curriculum tu ada pemberat markahnya dan ada kepentingannya. Dan kombinasi mata pelajaran yang bersesuaian dengan program pengajian yang dipohon. Apa yang adik ambil tu komplit, cukup tak syarat khas bagi sesuatu program pengajian yang adik akan ikuti. Dan grade mata pelajaran untuk tujuan pengiraan markah merit, markah akademik, okey, penuhi tak syarat khas seperti mana yang ditetapkan oleh UA, Politeknik dan Kolej Komuniti. Kalau adik buat permohonan program bertemu duga ataupun ujian yang saya maklumkan tadi ada tanda hashtag tu, adik lulus tak temu duga, and then program pengajian tu pilihan pemohon mengikut keutamaan. Kita akan proses ikut turutan pilihan adik-adik dan bilangan tempat yang disediakan oleh UA, Politeknik dan KK. Okey.
Pengiraan merit SPM. Saya rasa yang ini mungkin almost semua adik-adik dah familiar dengan saya mungkin ada adik-adik yang dah tahu pasal kiraan merit. Okay, pengiraan markah akademik ni kalau tengok kita ada 90 markah bagi 5 mata pelajaran utama dan 30 markah bagi 3 mata pelajaran terbaik. Okey. Dan kita dah letakkan grade markah, kalau adik-adik tengok dekat slide sini, A+, markah yang dibawa adalah 18, A 16, A minus 14 dan seterusnya kalau result tu dapat G adalah kosong. Okey. Markah akademik, markah mata pelajaran utama ni akan dicampurkan dengan markah mata pelajaran terbaik seperti paparan dekat formula, dan markah akademik ni akan diperkan dengan 120 dan pemberat dekat markah akademik hanyalah kiraan 90% sahaja. Mana lagi baki 10% adalah markah core curriculum. Ini secara dasar kiraan merit SPM, tapi kalau adik-adik tak nak congak ataupun buat kiraan secara manual, kalau ada yang dah daftar UP online dan tengah membuat pilihan program, sebenarnya dekat dashboard kita tu sendiri ada calculator merit. Okay? Ada calculator merit walaupun result SPM adik-adik tak keluar lagi. Adik-adik sebenarnya dah boleh buat kiraan menggunakan result trial dan adik-adik boleh nampak berapa kiraan mata merit yang adik dapat. Okay? Dan dekat sini kita tunjuk contoh, kita ambil sampel pelajar aliran sains. Kalau adik-adik tengok dia punya grade yang kita bagi contoh kat sini, dia pelbagai grade lah. Ada subjek yang dia dapat A+, ada subjek yang dia dapat C+, ada yang dia dapat A. Okay, dan kita dah tick dah subjek-subjek yang dikira untuk pelajar yang kita bagi contoh ni di mana dengan markah akademik yang dia dapat 63.98, kita tambah dengan markah core curriculum 7 markah, dan pelajar sastra ini markah meritnya adalah 70.98. Saya ulangi, 5 mata pelajaran utama ditambah dengan 3 mata pelajaran terbaik yang membawa peratus pemberat dia 90 markah, 90%, dan ditambah dengan markah core curriculum yang diberikan oleh pihak sekolah iaitu 7. Markah pelajar ini adalah 70.98. Okey. Dan kita bagi contoh perbandingan markah merit kepada pelajar lepasan SPM, tapi untuk contoh yang ini kita ambil pelajar aliran sains. Cuba adik tengok betul-betul pelajar aliran 1, pelajar 1 jumlah grade terkumpul dia adalah 10, dia dapat 10A ya, 10A, dengan pemberat markah akademik dia dapat 90%. Tapi malangnya markah core curriculum, pelajar ni tak aktif, hanya dapat 2 markah sahaja. So apa jadi markah meritnya? Markah meritnya hanyalah dapat 92%. Compare dengan pelajar 4, kalau tengok dekat sini pelbagai dia punya result. Ada A+, ada juga C+. Maksudnya dekat sini kalau compare pelajar 1 dengan pelajar 4, pelajar 1 secara akademiknya lagi excel, tapi pelajar 4 ni dia skor dekat mana? Dia skor dekat markah core curriculum. Walau macam mana pun dia tetap ada kelebihan dekat situ, dia dapat 92.5. Mungkin dengar 0.5 je, tapi 0.5 ni sangat bererti bila bersaing dalam meritokrasi. Okey. Dan dasar pemilihan, kalau tengok dekat sini kita untuk dasar kriteria pemilihan STPM setaraf pun masih sama dengan SPM, tetap 90% markah akademik dan 10% markah core curriculum, yang mana kalau dekat sini pun masih tak ada bezanya dengan SPM tadi. Kita tetap melihat pencapaian akademik dalam peperiksaan STPM setaraf dan juga SPM. Okay, STPM lain sikit. STPM dia tengok skor pada STPM dan certain kursus dia melihat balik skor SPM. Especially macam saya sebut tadi, syarat umum dia pun dia dah tengok balik
SPM. So SPM ni sangat penting lah. And then grade mata pelajaran bagi tujuan kiraan markah akademik. Okay, mesti juga lulus temu duga dan juga ujian sama macam SPM tadi. Ada markah core curriculum 10%. Kena penuhi syarat am dan juga syarat khas yang ditetapkan. Okay, program pengajian mestilah ikut keutamaan. Kita akan proses mengikut keutamaan calon. Ada kombinasi mata pelajaran yang bersesuaian dengan program yang adik-adik pohon. Dan telah mengambil muat dengan mendapat sekurang-kurangnya tahap 1 band 1. Juga bilangan tempat yang ditetapkan oleh UA. Kita ada syarat kriteria tambahan dekat sini. Kalau adik-adik ambil program yang Ijazah Sarjana Muda Pendidikan ISMP, mestilah adik-adik lepas tahap minimum ujian MEXC dan lulus ujian khas yang ditetapkan di mana adik diperaku temuduga. Ini sekiranya memilih Ijazah Sarjana Muda Pendidikan ISMP. Kiraan STPM lagi straightforward lah. STPM Staraf letakkan adik punya markah CGPA, PNGK kat sini, tapi certain tempat tulis CGPA per dengan 4.0 darab 10. Dan PNGK adik-adik kalau STPM dibekalkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia, okay, adik-adik lepasan STPM tak payah risaulah sebab kita buat padanan data terus dengan lembaga Majlis Peperiksaan Malaysia. Dan kalau matrikulasi PNGK adik-adik dibekalkan oleh bahagian matrikulasi KPM, kalau pelajar lepasan asasi, Pusat Asasi Sains UM, Pusat Jenis Pintar UKM dan Pusat Asasi UiTM. Okay. Okay. Markah core curriculum bagi STPM Staraf. Bagi STPM Staraf, markah core curriculum 10% kita dapat daripada bahagian sukan core curriculum dan kesenian KPM. Dan seksyen sukan bahagian perancangan dan pendidikan dasar BPPD KPT. So tak payah risau macam mana kami dapat markah core curriculum, ini adalah berdasarkan padanan data. Okay, markah untuk matrikulasi, markah core curriculum 10% juga diperoleh daripada bahagian matrikulasi KPM, Pusat Asasi Sains UM, PASUM dan Pusat Jenis Pintar UKM dan juga Pusat Asasi UiTM. Sama juga bila tadi kita sebut markah core curriculum dan juga markah akademik dan juga markah core curriculum masing-masing membawa pemberat 90% dan 10%. Okay, itu untuk kiraan markah merit. Okay, permohonan UP online. Okay, disebabkan mengambil kira pandemik COVID-19, kalau saya rasa adik-adik semua aware kot, kita dah maklumkan bagi sesi 2021-2022, KPT menanggung sepenuhnya bayaran proses UP online atau unit ID kepada semua pemohon. So untuk sesi kali ini memang percuma lah. Kalau senior-senior terdahulu dia memang bayar RM15.60. Tapi tahun ni adik-adik boleh terus pohon sebab ditanggung oleh KPT. Okay. Dan ini untuk adik-adik SPM. Minta fokus. Seperti adik-adik tahu, kita nak tutup permohonan kita. Kalau tiada apa-apa halangan, kita akan tutup 31 bulan 3 esok jam 5 petang. Dan sebenarnya kita dah buka hampir 3 bulan daripada 4 bulan 1 lagi. Adik-adik bilangan pilihan program. Adik-adik perlu isi, wajib isi 6 pilihan, tapi apa yang adik akan nampak paparan pilihan program yang boleh dipilih adalah 12 pilihan. Okey, untuk kedudukan pilihan program pengajian bertemu duga, yang ini hanya duduk dekat pilihan 1 hingga 4 sahaja. 1 hingga 4, yang mana 1 hingga 2 ni program pengajian temu duga ke Universiti Awam untuk program pendidikan. Dan 1 hingga 4 program bertemu duga ke Universiti Awam, Politeknik dan ILKA bagi program bukan pendidikan. Okay, jangan cari pilihan program bertemu duga yang ada tanda hashtag ni dekat pilihan program kelima dan seterusnya. Memang takkan jumpa. So ini kedudukan dia yang adik-adik perlu tahu. Dan tapisan syarat pilihan program bagi fasa permohonan, kita tak ada tapis syarat. So kalau adik nampak pilihan program yang sekarang, kalau adik login dalam pilihan UP online tu, adik akan nampak semua pilihan program tanpa tapis syarat. Sebab kita mengambil kira ada pelajar yang SPM-nya trial complete,
ada yang tak complete. So ada option untuk adik bagi select result peperiksaan mana yang adik nak. Sama ada adik nak pilih trial, peperiksaan akhir SPM, peperiksaan akhir tingkatan 5 atau peperiksaan akhir tingkatan 4. So kat sini apa yang adik nampak tu belum ditapih lagi. Okay. Dan tarikh pilihan program kita dah buka hari tu 21 hingga esok 31 bulan 3 dan kita jangkakan mana-mana adik yang memilih program yang ada tanda hashtag program bertemu duga atau ujian akan dipanggil seawal April 2021 sehingga Jun 2021. Okay, dan saringan temu duga atau ujian ni akan dijalankan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh institusi atau agensi masing-masing. So kalau adik-adik yang pilih program ni kena alert lah panggilan temu duga sekitar April hingga Jun. Okay. Bagi fasa kemaskini untuk lepasan SPM, kita akan bagi peluang untuk kemaskini 5 hari selepas keputusan SPM diumumkan. Tadi saya maklumkan masa pilihan program, kita tak filter syarat. Tapi bila result dah keluar, kita dah buat padanan keputusan adik-adik. Adik-adik dimohon untuk masuk semula ke UB Online untuk kemaskini pilihan program. Okay. Pilihan program, calon boleh mengemaskini semua pilihan program kecuali bertemu duga. Masa adik masuk selepas result keluar ni, program-program bertemu duga dah takkan ada lagi lah. Okay. Dan untuk SPM, tak perlu muat turun apa-apa, tak perlu muat naik apa-apa pun. Tak perlu muat naik result peperiksaan, semua tak perlu sebab kita buat padanan data. Okey, dan kita jangkakan kita akan hebahkan keputusan minggu ketiga Julai 2021 dan kena ingat tempoh setuju terima kita adalah 10 hari dari keputusan dikeluarkan dan surat tawaran kalau adik-adik berjaya adik-adik boleh dapat 1 hari selepas hebahan rasmi. Kalau dalam permohonan kali pertama tak berjaya, adik-adik boleh buat rayuan. Okay, hari result keluar tu kalau dah tengok keputusan duka cita, boleh terus klik untuk merayu dan tempoh kita bagi untuk rayuan adalah 10 hari. Cumanya bila fasa rayuan nanti, bilangan program tu dah kurang. Kalau tadi 12, kali ni tinggal 4 pilihan sahaja. So 4 pilihan tu program bertemu duga akan duduk di pilihan 1 dan 2. Dan kita jangkakan kalau semuanya okey, pendaftaran pelajar baharu akan bermula seawal Ogos 2021. Okey, ini untuk pelajar lepasan SPM. Okey. Bagi fasa permohonan pelajar STPM dan matrikulasi, sama juga kita buka 4 hari bulan 1 2021 hingga 31 bulan 3 2021. Bilangan pilihan masih sama 12 pilihan dan wajib isi 6 pilihan. Kedudukan pilihan program pengajian bagi kedua-dua kategori pun sama 1 hingga 2 bagi program pengajian temu duga ke universiti awam. Ini bagi program pendidikan. Dan 1 hingga 4 program pengajian temu duga bukan pendidikan. Okey, untuk makluman padanan data atau muat naik dokumen, padanan data untuk STPM kita dapat daripada Majlis Peperiksaan Malaysia dan daripada matrikulasi atau asasi kita dapat daripada bahagian matrikulasi KPM, Pusat Asasi Sains UM, Pusat Genius Pintar UKM dan Pusat Asasi UiTM. So memang tak perlu muat naik apa-apa dokumen. Okay. Untuk tapisan syarat pilihan program pengajian, untuk fasa permohonan kita mengguna untuk STPM, kita guna keputusan PNJK terbaik dan grade terbaik mata pelajaran STPM 2020 sehingga SEM 2. Okay. Dan untuk matrikulasi kita guna keputusan SEM 1. Sesi akademik 2020-2021. Okey, untuk tarikh pilihan program pengajian seperti yang tertera kita pun dah lama buka. Kita buka pada 16 hari bulan 3 sehingga 31 hari bulan 3.
Dan bagi STPM setaraf, tarikh temuduga atau ujian kita jangkakan Mei 2021 hingga Ogos 2021. Bagi fasa kemas kini, kemas kini bagi STPM setaraf kita akan buka pada 9 hari bulan 8 2021 hingga 12 hari bulan 8 2021. Minta ambil maklum berkaitan tarikh kemas kini dan kita juga akan maklumkan dekat media sosial kita. Dan pilihan program pengajian, calon boleh mengemas kini semua pilihan program kecuali program pengajian yang telah dipanggil temuduga. Pada fasa kemas kini tiada lagi pilihan program pengajian bertemuduga. Okey, macam saya maklum tadi tiada keperluan untuk muat naik dokumen. Dan bagi hebahan kita jangkakan untuk lepasan SPM kita akan hebahkan pada minggu ketiga September 2021. Tempoh setuju terima masih sama 10 hari dan surat tawaran akan dikeluarkan 1 hari selepas hebahan rasmi. Sama juga tempoh rayuan masih 10 hari bagi STPM setaraf dan juga SPM. Dan bilangan pilihan, 4 pilihan dan pilihan bertemuduga akan berada di kedudukan 1 hingga 2. Kalau tiada halangan, adik-adik akan boleh mendaftar untuk ke universiti ataupun ke universiti awam lah seawal Oktober 2021. Kita jangkakan pendaftaran pelajar baru boleh dibuat Oktober 2021. Okey. Status pilihan program pengajian. Disebabkan tadi macam kes SPM dan STPM tadi ada yang kita guna syarat pilih macam SPM tadi ada yang pakai result trial, ada yang tak, dan seperti dimaklumkan juga pilihan program yang terpapar tu bukanlah yang ditapis, kita tak filter. So kalau adik tengok dekat sini kita bagi contoh untuk lebih pemahaman pilihan program pengajian bagi pemohon A. Dekat sini kalau adik tengok pilihan 1 dia ada tanda hashtag, tapi bila keputusan sebenar keluar sebenarnya pilihan program tu dia tak layak. Okey, saya tunjuk cursor kat sini. Pilihan 1 program hashtag, bila syarat keputusan sebenar keluar dia tak layak. Bila dia tak layak dan dalam masa yang sama dah tak layak dan tak dipanggil temuduga, masa fasa kemas kini dia boleh kemas kini. Okey. Tapi bagi kes pilihan ketiga, program bertemuduga ada tanda hashtag tu, kalau adik-adik tengok dia layak masa keluar result sebenar pun dia memenuhi requirement syarat khas program tersebut dan dia dipanggil temuduga. Masa fasa kemas kini dekat pilihan ketiga tu dia tak boleh ubah lah, yang itu kekal. So kalau ikut kes pilihan pelajar pemohon A ni, daripada 12 pilihan yang dia isi, yang dia dibenarkan kemas kini bagi fasa kemas kini nanti hanyalah 11. Okey. Sama juga kes contoh pilihan B. Okay, pilihan B, pilihan 1 dia tu pilihan bertemuduga dan syarat yang berdasarkan keputusan sebenar dia komplit, dia layak dan dia dipanggil temuduga. So fasa kemas kini nanti yang itu dia tak boleh ubah lah. Benda tu akan kekal bila masa kita buka fasa kemas kini. Tapi pilihan kedua pemohon B dia layak tapi dia tak dijemput untuk ke temuduga atau ujian. Yang ini dia kemas kini. Dia dibenarkan kemas kini. So kalau ada adik-adik atau parents yang risau keputusan percubaan mungkin tak cantik tapi nak juga pilihan bertemuduga, boleh pilih sebab kita tak filter syarat. Cumanya kalau kena faham apabila memilih dan dipanggil temuduga, benda tu bila fasa kemas kini dah tak boleh ubah. Tapi kalau pilih tak dipanggil temuduga, masa kemas kini kita benarkan pelajar tu ubah. So kalau ikut catatan dekat bawah tu sangat jelas lah, calon boleh mengemas kini semua pilihan program pengajian kecuali yang telah dipanggil temuduga. Pada fasa kemas kini tiada lagi pilihan program pengajian bertemuduga.
Okay, dekat sini masa fasa kemas kini dah tak muncul dah program bertemu juga. Dia akan muncul sekali lagi masa bila? Masa fasa rayuan. Rayuan je, sekiranya adik tak berjaya pada hebahan kali pertama, adik mohon untuk rayuan, yang ini muncul semula pada fasa rayuan. Tapi pilihan program sangat terhad lah. Okay. Kita share dekat sini 14 panduan permohonan. Macam biasa, kita adik-adik boleh layari portal rasmi UPU, upu@mohi.gov.my. Saya percaya mostly yang dalam online dengan saya ni mungkin dah masuk, dah pilih program dan dah tekan hantar dah pun. Okay, pastikan kategori adik-adik. Kalau adik-adik kategori SPM kategori A, select lah A. Kalau adik adalah SPM 2 tahun ke belakang, pilihlah kategori B, sama juga dengan STPM tadi. Dan semak syarat kelayakan di panduan UPU online. Yang ini macam kita maklumkan, untuk kali pertama ni bagi SPM terutamanya tiada tapisan syarat. So untuk lepasan SPM, mungkin boleh buat sedikit homework dengan baca syarat apa yang ditetapkan untuk sesetengah program pelajar ikuti. Okay, kira merit. Kira merit boleh terus ke kalkulator merit kita untuk dapat kiraan yang mudah dan tepat. Okay, semak trend permohonan dan penawaran. Okay, trend permohonan dan penawaran ni sebenarnya ada di dashboard UPU online adik-adik. Nanti saya akan terangkan dalam slide yang berikutnya. And then semak laluan kerjaya. Ini sekiranya adik-adik nak tahu info lah. Program yang adik ambil ini, career pathway dia apa. Kita ada feed info tu dekat dalam e-panduan pun ada, dalam dashboard adik-adik pun ada. So kalau dah buat semua requirement yang saya sebutkan tadi, isi permohonan UPU online. Dan pastikan mana-mana yang bertanda star tu diisi dengan complete dan susunlah pilihan program adik-adik ikut keutamaan. Bila dah lengkap semua permohonan, make sure klik butang simpan. Okay, dulu kita ada simpan dan hantar. Sekarang ni hantar dah tak ada, cukup simpan, tekan butang simpan, insya-Allah maklumat adik-adik sampai di UPU. Tapi kita tetap mohon untuk adik-adik cetak slip permohonan. Tak kisahlah nak cetak ke, nak simpan ke dalam bentuk soft copy dekat desktop adik-adik sebagai bukti permohonan. Dan sebenarnya dekat situ yang terakhir tu dia tulis jangan tunggu saat akhir sebab kita takut sistem kita jam kalau jumlah yang masuk terlalu tinggi. Dan sebenarnya 30 Mac ni sebenarnya dah almost saat akhir lah. Esok adalah hari terakhir. Okay. Okay, pemilihan. Kita dekat sini terpapar 5 panduan pemilihan melepasi syarat am dan syarat khas program pengajian yang ditetapkan oleh institusi atau agensi. Kita mohon adik-adik pilih program berdasarkan minat dan disusun mengikut keutamaan. Okay, nombor 4 kita letak rujuk kaunselor. Kaunselor adalah kita punya duta kecil kepada UPU yang boleh guide adik-adik untuk pemilihan. Kalau tak sempat rujuk kaunselor pada fasa sekarang, mungkin masa fasa kemas kini mana-mana yang masih hilang arah tak ada arah untuk pilih program, mungkin boleh rujuk kaunselor untuk dapat panduan dan pelbagaikan pilihan dan bidang institusi atau agensi. Okay, ini 5 panduan memilih program yang boleh adik-adik ikut sebagai panduan. Okay. Dan okey, kalau dekat sini kita paparkan pemprosesan pemilihan. Kita tunjuk contoh pemprosesan pemilihan yang berjaya. Pemohon disusun mengikut ranking berdasarkan markah merit yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Okey, kalau dekat sini nombor merit budak ni 00, 01, 03. Okey, pemohon ni merit dia 00, 01, 03. Dia isi complete walaupun kita kata wajib 6, dia isi sampai ke 12 dan kalau ikut daripada slide ni dia berjaya pilihan ke 12.
dia berjaya pilihan ke-12. Sistem akan baca ke semua pilihan program dia. Kalau dia isi sampai 12, kita akan go through sampai 12. So kalau adik-adik tengok sini, pilihan 1, dia melepasi syarat tapi tak ada kekosongan tempat dan program yang dipilih bukan program bertemu duga tapi disebabkan kekosongan tempat tak ada, dia punya keputusan adalah gagal. Pilihan kedua, dia melepasi syarat, kekosongan tempat ada tapi ujian dengan temu duga dia tak lepas. Walaupun ada kekosongan tempat tapi disebabkan salah satu pada kriteria program bertemu duga atau ujian dia kena lepas diperaku. So sebabkan tak berjaya tetap tak beraku. So catatan dekat sini jelas kita tunjuk calon yang mengisi 12 pilihan mempunyai peluang yang lebih tinggi. Kenapa kita kata yang lebih tinggi? Kalau adik pilih setakat pilihan ke-6 sahaja, sistem akan pergi ke merit 00014 seterusnya. Sebab adik tak ambil peluang untuk isi penuh. So kalau tanya kami pegawai UPU, kita sangat menasihati pelajar mengisi komplit sehingga pilihan ke-12. Okey? Ini contoh pelajar yang tak berjaya. Okay, dia tak berjaya walaupun diisi 12 tapi macam saya cakap kekosongan disebabkan certain program tu kekosongan tempat dah penuh dan temu duga pun ada yang dia tak berjaya. So kita tunjukkan sampel sistem anak panah tu kalau adik tengok sistem proses hingga ke hujung namun dia tak ada rezeki. Okay? Dan berjaya versus gagal ni kita nak maklumkanlah kenapa pelajar tu berjaya dan kenapa pelajar tu gagal. Straightforward kenapa berjaya, borang permohonan berjaya diterima. Kan? Memenuhi syarat khas program pengajian. Lepas tu macam saya cakap tadi ada kekosongan tempat dan kita susun dia berjaya dalam saringan temu duga atau ujian dan of course kedudukan merit tinggi. Saya sebutkan tadi kan kita susun daripada tinggi hingga rendah. Okey, kenapa gagal? Satu yang macam tadilah, tidak tekan butang simpan. Dia dah tak ada hantar, dia hanya tekan butang simpan saja. Tapi kalau yang itu pun adik-adik gagal buat memang tak sampai jugalah kat kita. Okey, tak penuhi syarat khas program pengajian, tak ada kekosongan dan dia gagal dalam saringan atau temu duga atau ujian. Dan satu lagi of course lah kedudukan merit dia rendah. Okey. Untuk makluman, Kementerian ada laluan khas kepada kumpulan SASAD berdasarkan padanan data. Kita ada 4 laluan khas iaitu B40, orang asli, atlet dan OKU. Okay, macam mana kelompok B40 ini ditentukan? B40 ditentukan berdasarkan padanan data daripada IKASIH, daripada unit penyelarasan pelaksanaan ICU JPM. Kita buat padanan dengan bantuan sara hidup BSH daripada data Lembaga Hasil Dalam Negeri yang mana kelompok B40 ini adalah berpendapatan isi rumah RM4,850 ke bawah. Okey, RM4,850 ni berdasarkan penentuan Jabatan Perangkaan Malaysia bagi tahun 2020 Okey, dan kita juga ada laluan khas bagi orang asli yang mana padanan data dia kita buat daripada Jabatan Pendaftaran Negara JPN dan atlet. Okey, kalau adik-adik yang bersama-sama dengan saya ni mungkin salah seorangnya daripada atlet, insya-Allah boleh dimasukkan di dalam laluan khas yang mana data adik-adik dibekalkan oleh bahagian sukan co-curriculum dan kesenian BSKK KPM dan juga seksyen sukan bahagian perancangan dan pendidikan dasar BPPD KPT. Penyertaan sukan sekurang-kurangnya peringkat negeri. So untuk claim adik adalah atlet, penyertaan sukan adik-adik mestilah sekurang-kurangnya peringkat negeri. Dan kita juga prihatin terhadap kumpulan OKU yang mana ada laluan khas untuk kelompok OKU di bawah padanan data Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Okey, keputusan dan rayuan. Okey, kita ada 5 rakan yang bekerjasama untuk semakkan keputusan. So kalau adik-adik tengok laman web yang adik-adik boleh layari apabila keluar result sahaja,
laman web UMT, UTM, UUM, UNIMAS dan UMS. Selain itu keputusan juga boleh dibuat melalui hotline UPU. Tapi saya nak maklum awal-awal, kalau melalui talian hotline pada hari semakan keputusan, dia akan sangat sesak. Kita akan menerima jumlah panggilan yang sangat tinggi, especially bagi adik-adik yang gagal dalam mendapat tawaran. So dia akan telefon untuk buat rujukan. Apa lagi alternatif yang adik-adik boleh semak keputusan, adik boleh tengok result adik melalui UPU Pocket dekat kita punya mobile apps. Dan macam saya maklumkan tadi, tempoh setuju terima adalah dalam tempoh 10 hari. So bila dapat keputusan, ingat tempoh tu kena dibuat dalam tempoh 10 hari setuju terima. Kalau adik gagal untuk buat setuju terima dalam tempoh yang ditetapkan, sistem kami akan secara automatik kemaskini sebagai menolak. Okey, pemohon yang tidak menjawab terima atau tolak selepas tempoh yang ditetapkan, secara automatik kita akan kemaskini sebagai menolak tawaran. Dan surat tawaran macam saya maklumkan awal tadi akan dikeluarkan oleh universiti sehari selepas keputusan diumumkan. Kalaupun institusi tak dapat keluarkan pada sehari selepas tarikh yang ditetapkan, dia akan bagi pemakluman di laman web dia bila tarikh surat tawaran boleh diterima oleh adik-adik. Dan saya maklumkan terus bila dah dapat tawaran, keputusan kita adalah muktamad, tiada sebarang pertukaran. Okey. Dan rayuan, hanya pemohon yang gagal mendapat tawaran sahaja yang boleh mengemukakan permohonan. Tetapi kalau adik-adik ada yang mendapat tawaran sijil, yang ini masih boleh untuk membuat rayuan ke program asasi, diploma dan juga sarjana muda melalui UP Online. Tempoh rayuan macam saya maklumkan tadi pun sama 10 hari selepas keputusan permohonan kemasukan diumumkan. Dan kita dah ulangkan tadi dan kita dah terang tadi, pilihan program hanya ada 4 sahaja yang akan terpapar pada fasa rayuan. 2 pilihan program yang ke atas tu adalah pilihan program bertemu duga. Rayuan ke College Community dan LKA adalah melalui institusi tersebut dan bukan melalui UPU Online. Ini bagi fasa rayuan. Pada fasa rayuan kita hanya proses bagi ke universiti awam dan politeknik sahaja. Okay. What's new dalam UPU Online 2021, kalau adik-adik masuk dalam kita punya dashboard, dan juga dalam kita punya laman web, satu adik-adik boleh nampak UPU Chat. UPU Chat, okey, kita ada perkhidmatan interaksi antara BKPA dengan orang awam secara automatik. Ini kalau ada sebarang pertanyaan, adik-adik boleh berchatting. Yang ini kita robot yang akan entertain adik 24/7. Boleh sebarang pertanyaan boleh diajukan di UPU Chat. Okay, dan kita ada kebolehpasaran graduan yang mana kita maklum tentang tahap kebolehpasaran graduan bagi sesuatu program. Kita ada trend permohonan, statistik permohonan dan tawaran UPU dalam tempoh 5 tahun bagi SPM dan STPM, matrikulasi atau asasi. Yang ini sekejap lagi saya detailkan sikit maklumat. Kita ada calculator merit yang mana tadi saya cakap kalau adik-adik nak kira merit, kita dah spesifik untuk SPM aliran sains, SPM aliran sastra, STPM, matrikulasi dan asasi, kita ada calculator merit kita, dan kita ada pentaksiran psikometrik iaitu maklumat kecenderungan minat pelajar bagi lepasan SPM yang mana datanya kita dapat daripada sekolah adik-adik. Okay. Dan kiraan merit dan trend penawaran. Okay, bagi maklumat kiraan merit dan trend penawaran, tujuan dia kenapa? Dia adalah petunjuk atau panduan kepada calon bagi memilih program pengajian agar lebih bersesuaian dengan markah merit yang diperolehi.
guide sahaja. Okay, kita bagi guide pada adik-adik dan kita bagi ruang untuk adik-adik susun strategi berdasarkan kemampuan agar peluang untuk adik-adik dapat tempat dalam tawaran melalui UPU online lebih cerah. Okay, kalau adik-adik bersama-sama dengan saya, adik-adik boleh yang dah register, yang dah submit, adik-adik boleh tengok semula dekat dashboard utama adik-adik. Kalau adik tengok dekat dashboard, adik akan nampak calculator merit. Okey, apa yang kita minta dari tadi? Pertama, dapat sahaja result, kira merit adik-adik. Macam contoh dekat sini, ini adalah lepasan SPM. Lepasan STPM. Kalau adik-adik tengok dekat paparan saya, ini adalah lepasan STPM. Purata nilai grade keseluruhan dia, abang ni dia dapat 3.45. Okey, jumlah markah akademik daripada 90% berdasarkan PNGK dia tu membawa 77.6%. Dan berapa markah core curriculum dia dapat daripada 10%, dia hanya dapat 5 markah. So jumlah markah merit yang pelajar ni dapat adalah 82.6. So langkah pertama, tengok dekat dashboard, kira markah merit, and then kenal pasti program pengajian yang diminati. Okey, dah tahu markah merit, tahu juga apa yang adik minat, program apa yang adik nak ambil sebenarnya. Okey, bila dah pilih pilihan program, kaji trend penawaran bagi 5 tahun program pengajian yang dipilih. Okey, dia dah pilih program. Contoh, okey, tapi yang ni tadi dia tunjuk ini dia tunjuk untuk contoh dekat sini ya, trend permohonan dan penawaran STPM. Okey, dia pilih UKM, pelajar ni pilih UKM dengan merit dia tadi. Nama pilihan program yang dia pilih adalah Asasi Pintar. So kalau adik-adik nampak dekat petak purata markah merit, macam kerja saya tunjuk ni, kata tadi dikira markah dia adalah 82. Tuan. Okey. Okey. Siapa unmute saya? Somebody I think mute. Okey, tak apa. Okey, sekarang. Macam kes pelajar ni, pelajar tadi kita kira merit dia 82 kan. So dia nak masuk ke UKM. Okay. Let's say lah adik-adik kira markah merit adik-adik adalah 82 atau 85 bergantung kepada keputusan masing-masing. Bila adik buka dekat trend penawaran, adik pilih pilihan program dan adik pilih institusi, adik akan nampak bagi 5 tahun cut off merit yang institusi ambil adalah berapa. So macam kes tadi, katalah dia dapat 82%. Tapi dekat kita punya rekod berdasarkan 5 tahun, institusi tu ambil 92%. Rasa-rasa berani tak nak pohon? Okay, kita tak halang pelajar memohon, pelajar berhak untuk memohon. Cumanya kalau tanya kami, harapan tu agak tipis. Sebab 82 ke 92 jarak dia agak jauh sebenarnya. Tapi still boleh memohon, cuma kalau adik-adik perasan tadi kita ada tulis perkataan strategi. Dekat sinilah sepatutnya bila kita feed info pada adik-adik, adik-adik buat homework, adik-adik lebih bijak untuk memilih. Okey? Sekejap Slide je. Sekejap saya punya slide jam. Boleh nampak ke? Yes, kan? Ya, Puan, boleh. Clear. Sekejap
Okey. Okey, dekat sini kita pecahkan 5 kluster universiti. Kalau adik-adik tengok ada universiti yang duduk di bawah kelompok universiti penyelidikan. Ada yang kita letakkan di bawah universiti berfokus, ada universiti teknikal, ada universiti komprehensif dan ada universiti Islam. So biasa adik-adik biasa dengar research universiti kan yang terkenal dengan 5 universiti UM, UKM, UPM dan UTM, tapi lain daripada 5 universiti yang saya sebutkan, 15 universiti yang jarang disebut ni, dia sendiri mempunyai kelebihan dan juga kekuatan dia. So kita maklumkan berdasarkan kelompok, mungkin adik-adik boleh tengok berdasarkan minat. Okay. Ya. Tak boleh, jam. Okay, untuk makluman bagi sesi akademik 2020-2021, 2021-2022, penawaran program lepasan SPM melalui UP Online kita ada 505, okay. Kita ada 505 program pengajian dengan 30 program pengajian bertemu duga. Okay, 30 program pengajian yang ada tanda hashtag. Untuk fasa permohonan ni mungkin mungkin semua calon SPM, bukan mungkinlah, memang pastinya adik-adik akan nampak keseluruhan program pengajian. Tapi apabila kita dapat keputusan selepas 5 hari adik-adik masuk semula, jumlah program pengajian yang adik-adik akan nampak dengan kawan adik, dengan rakan masing-masing mungkin berbeza jumlah lah. Mungkin adik-adik nampak 300, mungkin kawan-kawan nampak lebih daripada tu. Okay. Hello, nak tanya. Okay. Saya rasa bagi saya habiskan dulu taklimat ni. Kita buat sesi Q&A selepas habis sesi taklimat. Boleh? Boleh. Okay. Saya rasa slide saya ada masalah ni. Dia stuck, tak nak jalan. Okay. Boleh nampak ke tak? Masih boleh nampak ke tak? Boleh, boleh. Okay. Program pengajian bagi lepasan STPM. Okay. Ni untuk adik-adik lepasan STPM Staraf. Kita ada 1075 program pengajian dan 286 program pengajian bertemu duga atau ujian. Okay. Ni jumlah dia ya. Okay. Boleh nampak slide saya ke atau hang dah? Tak adalah, Puan. Okay. Only your face. Oh, Only video. Your slide is missing, Puan. kejap. Saya rasa slide saya dah stuck ni. There might be a little bit Is it problem okay? with screen sharing. Yeah, it's okay now. Okay. Kita senaraikan dekat sini program pengajian kompetitif. Okay, bagi pelajar lepasan STPM setaraf. Ini 10 program pengajian yang mempunyai permintaan yang tinggi dan juga keperluan negara lah. So nombor 1 perubatan, nombor 2 pergigian, nombor 3 farmasi, nombor 4 perakaunan, 5 undang-undang, kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan elektrikal, kejuruteraan elektrik, kejuruteraan kimia dan juga kejuruteraan awam. So kita share maklumat ni kepada adik-adik untuk adik-adik maklumlah ini adalah program yang mempunyai persaingan yang tinggi dan juga permintaan negara. Okay. Slide jam. Saya stop sekejap saya punya sharing sebab saya punya slide tengah jam. Sekejap
Tak boleh. Tak boleh nak gerak. Okey. Kalau tadi saya maklumkan tentang kompetitif, kat sini kita share sikit homework kita untuk adik-adik tengok. Kalau adik-adik minat dengan kejuruteraan mekanikal, dalam list ni ada beberapa institusi yang menawarkan kejuruteraan mekanikal dengan perbezaan markah merit yang pelbagai. Dekat sini kalau tengok UKM 89.45% merit dia yang diambil untuk 5 tahun, UiTM 86.74, UPNM 81.01, UTEM 77.16%. So dekat sini kenapa kita berkongsi sedikit homework kita dengan adik-adik, sebab kita nak suruh adik-adik tengok berdasarkan merit adik-adik dapat, adik-adik boleh pilih program berdasarkan kesesuaian markah merit. Okay. Kalau adik-adik punya kiraan merit dapat 70, adik nak mohon masuk ke UKM yang merit dia 89.45, saya rasa perkataan yang mudah difahami, kita biasa bercakap dengan kita punya public, kita kata ukur baju di badan sendiri. Kalau ikut history sebelum ni kita tak pernah share ya, kita tak pernah kongsi maklumat ni. Tapi tahun ni UPU mengambil inisiatif berkongsi markah merit. Bila kita kira markah merit kita, bila kita dah tahu okey markah merit saya adalah 80%. Bila dah tahu 80%, apa kita nak buat ni dengan markah merit kita ni? Inilah yang kita minta adik-adik buat. Kita minta adik-adik buat homework berdasarkan purata 5 tahun yang kita bagi info pada adik-adik. So adik-adik boleh tengok kesesuaian merit yang dipaparkan dengan merit yang adik ambil. So sama juga dengan perakaunan. Kalau adik-adik minat perakaunan, adik-adik boleh tengok sendiri. UM, untuk masuk ke UM, markah merit dia almost perfect. 99.67%. Kalau markah merit adik-adik tu 80, berani ke lagi nak mohon? Yang tu yang kita kata ukur baju di badan sendiri. Kita tak cakap tak boleh, adik-adik memang akan nampak pilihan program tu, tapi berdasarkan merit yang ada di tangan kita dan berdasarkan rekod 5 tahun, adik-adik kena buat pertimbangan yang wajar lah berdasarkan kebijaksanaan masing-masing. Okay? Okay. Itu sama jugalah kita share beberapa maklumat yang lain. Kalau ikut dalam slide ni ada pelbagai markah merit. Yang ini nanti kita akan bagi pada adik-adik dan selebihnya adik-adik boleh buat homework. Okey, dan 10 program permohonan pilihan 1 calon STPM Setara mengikut program pengajian sesi akademik yang lalu. Okay, kalau adik-adik tengok dekat UPSI, dekat sini kita just nak share saja sebenarnya universiti mana dan program mana yang mempunyai permintaan permohonan yang tinggi. Macam dekat sini, kalau tengok UPSI, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu dengan Kepujian. Walaupun program ni bertemu duga, jumlah pemohon yang memohon adalah 2,085. Dan jumlah permohonan yang berada di tangga ke-10 yang teratas
iaitu Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan kepujian, program di bawah UKM dengan 789. Rincian yang lain nanti adik-adik boleh tengok dekat slide. Okay, next. Okay. Dan langkah seterusnya kita ada 4 langkah. Anda sudah tahu program yang sesuai berdasarkan homework yang atau kajian yang dibuat. Okey, tadi saya dah guide apa yang adik perlu buat, dah masuk dashboard, dah kira markah merit, dah tengok trend, dah susun pilihan program ikut keutamaan. Kita advise untuk adik-adik isilah komplit sehingga 12 pilihan. Mesti ada yang tanya, boleh ke tak saya isi sampai 6? Boleh, kami tak ada halangan. Cuma macam kami cakap, rugilah bila kita bagi peluang sehingga 12, adik-adik isi 6. Tapi semuanya bergantung kepada kehendak adik-adik. So, yang terakhir adalah pastikan tekan butang simpan. Okey. Hebahan media sosial kami, adik-adik boleh dapat info yang tepat melalui 3 medium. Facebook kami, Kemasukan BPKP JPT, melalui Instagram @kemasukanbkpa dan juga boleh join Telegram kami UPU Online Channel. Okay, daripada sos-sos ni adik-adik boleh tahu informasi terkini. Okay. Dan boleh juga pastikan adik-adik masuk ke laman web kami untuk dapatkan senarai program pengajian yang saya sebutkan tadi. Syarat program pengajian, nak tahu apa ketetapan syarat sesuatu program, nak tahu juga berkaitan maklumat yuran, nak tahu tempoh pengajian sesuatu program, okay, nak ambil tahu tentang syarat kemasukan dan juga nak tahu berkenaan universiti atau politeknik atau college community dan ILKA. Sebab kalau adik masuk ke maklumat universiti tu adik akan tahulah Universiti Malaysia Sabah tu lokasi dia dekat mana, alamat dia apa, mudah akses ke tak dengan jalan raya yang besar. Takut nanti terkejut bila dah pilih-pilih universiti, terkejut pula, oh saya tak tahu lokasi universiti ni jauh macam ni. Mungkin boleh buat sedikit kajian berdasarkan minat. Semua ni boleh dicapai dalam e-panduan kita ya, seperti URL tertera. Okey, dan yang terakhir kita paparkan 8 maklumat penting untuk hubungi kami. Hotline kita 88708200 ataupun boleh email kepada upu@mohi.gov.my. Kita punya office berada di lokasi Putrajaya, Presin 5. Boleh berhubung dengan kami untuk mendapat maklumat lanjut melalui UPU Chat ataupun follow kita punya Instagram @kemasukanbkpa. Boleh juga follow kami di Kemasukan BPKP JPT. Kalau tak dapat juga dengan semua medium yang saya sebutkan, boleh hantar maklum balas pelanggan dan paling senang informasi kami boleh dicapai melalui smartphone masing-masing melalui apps UPU Pocket. Yang ini adik-adik boleh muat turun. Okay.